Assalamualaikum, saya Nur Syazwani binti Abdul Rashid. Nama matrik saya 283627. Okey, saya dan grup saya memilih cukai pendapatan individu di Singapura. Okey, bahagian A saya akan menerangkan konsep, iaitu suatu cukai pendapatan adalah cukai dikenakan pada pendapatan individu atau perniagaan syarikat atau bahan hukum lain. Pelbagai sistem cukai pendapatan ada dengan pelbagai peringkat. Insiden cukai perpajakan pendapatan boleh menjadi progresif, seimbang atau regresif. Okay, seterusnya kandungan. Definisi cukai pendapatan individu dikategorikan sebagai cukai langsung yang dikenakan ke atas pendapatan seseorang. Di negara Singapura, setiap individu yang menghasilkan pendapatan negara ini perlu mematuhi kadar bayaran cukai yang telah ditetapkan oleh kerajaan Singapura. Seterusnya, sejarah. Jabatan Cukai Pendapatan Singapura telah ditubuhkan pada tahun 1947 untuk mentadbirkan Ordinan Cukai Pendapatan yang telah diubah sepanjang tempoh tersebut. Penilaian yang sebenar cukai hanyalah mula pada November 1948. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Razif Muhammad Zahir 283210 akan menerangkan mengenai cukai pendapatan individu di negara Singapura. Tujuan cukai ini dilaksanakan di negara Singapura adalah untuk membiayai keperluan pembangunan negara seperti infrastruktur, sistem pendidikan, kesihatan dan banyak lagi. Selain itu, cukai pendapatan juga digunakan untuk mengurangkan jurang pendapatan antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah serta untuk menyokong program kebajikan masyarakat. Singapura juga melaksanakan cukai pendapatan individu sebagai salah satu cara bagi negara untuk mendapatkan pendapatan bagi keperluan perbelanjaan kerajaan. Selain itu, ia juga untuk membiayai pengeluaran kerajaan seperti pembinaan infrastruktur, penyediaan perkhidmatan awam dan pembangunan ekonomi. Cukai pendapatan juga membantu menyokong program kebajikan dan mengekalkan keseimbangan fiskal dalam belanjaan kerajaan. Selain itu juga melalui cukai pendapatan individu, Singapura dapat memperoleh pendapatan untuk membiayai pembelanjaan kerajaan dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Tujuan cukai ini dilaksanakan juga adalah untuk menjana pendapatan untuk kerajaan dan memastikan kestabilan kewangan negara. Hasil cukai pendapatan juga digunakan untuk menyokong pembelanjaan awam seperti pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas lain. Singapura dapat menggalakkan tanggungjawab sosial masyarakat dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Klasifikasi cukai. Terdapat 3 jenis klasifikasi cukai di Singapura. Teknik cukai. Kadar cukai pendapatan individu yang dikenakan bergantung kepada status pemastautin individu tersebut. Individu yang memegang status warga negara Singapura SC atau pemastautin tetap Singapura SPR akan dikenakan cukai. Ianya adalah untuk cukai tahunan taksiran tertentu bagi mereka yang menetap di Singapura. Asas cukai. Cukai dibahagikan kepada 5, iaitu pendapatan, perbelanjaan, penggunaan, kekayaan dan perniagaan. Struktur kadar cukai. Individu berpendapatan tinggi perlu membayar cukai dengan kadar yang tinggi dan juga sebaliknya. Kadar cukai pendapatan individu di Singapura ialah 0% hingga 22%. Kadar cukai tersebut dikenakan kepada penduduk yang menetap di Singapura, manakala penduduk dalam kategori bukan pemastautin dikenakan cukai sebanyak 15% sehingga 22%. Berikut adalah kriteria cukai pendapatan individu di Singapura. Kadar cukai yang dikenakan ialah 0% sehingga 22%. Tidak melebihi jumlah amaun $320,000. Tidak mendapat sebarang keuntungan daripada harta pusaka seseorang individu. Cukai hanya dikenakan terhadap hasil pendapatan diperoleh di Singapura. Kadar cukai. Seperti yang diberitahu, kadar cukai di Singapura adalah 0% sehingga 22%. Individu yang berpendapatan sebanyak 22,000 dan lebih wajib membayar cukai pendapatan individu. Kadar cukai pendapatan individu juga berdasarkan pemastautin mereka. Seorang individu yang dianggap sebagai pemastautin cukai untuk tahunan taksiran tertentu jika mereka warga negara Singapura atau penduduk tetap Singapura yang menetap di Singapura.
Warga asing yang telah tinggal bekerja di Singapura sekurang-kurangnya 183 hari atau dalam tempoh 3 bulan berturut-turut. Warga asing telah bekerja di Singapura untuk tempoh berterusan selama 2 tahun dan jumlah tempoh tinggal sekurang-kurangnya 183 hari. Tidak termasuk pengarah syarikat, penghibur awam atau profesional. Sekira seseorang individu tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di atas, maka mereka akan dianggap sebagai bukan permastotin Singapura dan tidak akan dikenakan cukai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Ahmad Zaki Ashrafi bin Nur Azli, nombor matrik 283501. Saya akan menerangkan tentang sejarah cukai negara Singapura dan sistem cukai yang memenuhi prinsip equity. Okey, sejarah cukai di Singapura bermula sejak penubuhan sebagai sebuah pelabuhan perdagangan pada tahun 1819. Singapura menjadi pusat perdagangan utama di rantau ini pada tahun 1823. Cukai diperkenalkan untuk menggalakkan perdagangan dan pengumpul pendapatan. Cukai pertama yang dikenakan adalah cukai pelabuhan, cukai alkohol dan cukai tembakau. Pada tahun 1960-an, Singapura mengamalkan dasar cukai yang rendah untuk menarik pelabur asing. Ini membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara. Sejak itu, Singapura terus memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti cukai jualan, perkhidmatan GST pada tahun 1994. Pada masa kini, Singapura mengamalkan dasar cukai yang rendah untuk menarik pelabur dan menjana pendapatan. Cukai yang dikenakan termasuklah cukai pelabuhan, cukai alkohol, cukai tembakau dan GST. Singapura terus memperbarui dasar cukainya untuk memastikan kecekapan dalam pengurusan keuangan negara untuk memenuhi keperluan ekonomi yang berubah. Sistem cukai yang dikenakan oleh negara Singapura adalah untuk memenuhi prinsip equity, iaitu keadilan dan kecekapan dalam pentadbiran cukai. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih lanjut. Prinsip equity, sistem cukai di Singapura bertujuan untuk memastikan bahawa beban hutang diagihkan dengan adil di antara warga negara. GST sebagai cukai pendapatan memberikan pendapatan yang profesional dengan pendapatan individu. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak GST yang akan dia bayar. Dengan menggunakan mekanisme GST pada pelbagai tahap pemasaran, sistem ini mendorong adanya pengenaan cukai serta secara rata dan adil pada semua pihak yang terlibat dalam rantaian pembekalan dan pengguna. Yang kedua, prinsip kecekapan sistem cukai GST di Singapura juga bertujuan untuk mencapai kecekapan dalam pentadbiran cukai. Kecekapan dapat dicapai melalui beberapa aspek, iaitu efisiensi pentadbiran sistem. Sistem GST ini dilengkapkan dengan prinsip self-assessment yang bermaksud perusahaan melakukan pengiraan dan pelaporan sendiri berkaitan dengan GST yang harus dibayar. Hal ini dapat menyelaraskan pembayaran dan dapat mengurangkan kerenah birokrasi bagi perusahaan dan pihak kerajaan. Penggunaan teknologi, Singapura telah mengimplikasikan teknologi informasi yang canggih untuk mengelola dan memantau pembiayaan dan pengumpulan GST. Hal ini lebih efisien. Hal ini memungkinkan proses pelaporan dan peninjauan yang lebih efisien serta mengurangi peluang kesalahan atau penyelewengan. Yang ketiga, audit yang diperkenalkan. Kerajaan Singapura memiliki sistem yang kuat untuk menegakkan kepatuhan terhadap GST melalui audit dan audit yang ketat terhadap perusahaan yang mungkin melakukan pelanggaran atau penyelewengan. Kerajaan menerapkan keadilan dan menjamin kepatuhan. Pendekatan fleksibel, sistem GST di Singapura memiliki beberapa pengecualian, penangguhan bayaran dan skema mudah yang diberikan kepada beberapa kelompok tertentu yang memerlukan. Kerajaan juga terus memperbaharui undang-undang dan peraturan terkait GST agar tetap relevan dengan perkembangan terkini dalam pengekonomian global. Dengan menerapkan prinsip equity dan kecekapan ini, sistem cukai GST di Singapura memastikan bahawa beban pajak yang adil diagihkan dan mengurangkan kerumitan dan pembayaran pengurusan bagi perusahaan serta kerajaan. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sosial berpanjangan dan memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhannya. Terima kasih. Seterusnya, kesimpulan. Negara ini dikenakan cukai pendapatan yang tinggi terutamanya bagi yang menetap di sana, dan bagi golongan yang berpendapatan rendah akan dikurangkan cukai tersebut serta meningkatkan hasil cukai dan mengelakkan berlakunya kritisan dan dalam menjana pendapatan negara itu. Seterusnya, bahagian B.
Nilai implikasi beberapa cukai utama. Analisis kesan cukai terhadap kerajaan dan masyarakat. Hasil kutipan cukai dimanfaatkan oleh kerajaan Singapura untuk merangsang lagi pertumbuhan ekonomi negara mereka, termasuk merancangkan lagi aktiviti ekonomi dalam sektor perkilangan dan pembuatan yang telah menyumbang 20% hingga 25% daripada KDNK tahunan negara itu. Implikasi kepada kerajaan. Yang pertama, menstabilkan ekonomi domestik serta meningkatkan daya saing negara kepada pentadbiran. Yang kedua, memberikan hasil pendapatan cukai yang stabil dan dapat diramalkan dalam persekitaran ekonomi baik dan lemah. Seterusnya, implikasi kepada masyarakat. Peningkatan kos barang dan perkhidmatan. Yang kedua, menambahkan keperluan pematuhan dan kerumitan. Yang ketiga, memberikan impak yang besar kepada golongan berpendapatan rendah. Yang keempat, sesetengah pengusaha mungkin dapat penambahan cas. Sekian, terima kasih.